Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penilai-penilai iaitu Puan Kan dan Encik Awang. Saya Tuan Muazzin bin Tuan Zahrin daripada PSMP Pendidikan Khas Ambilan Jun 2016. Tajuk pembentangan kajian saya ialah kaedah teropong angkasawan dalam meningkatkan penguasaan sistem suria dalam kalangan murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Kajian ini ialah kajian tindakan dan penyeliernya ialah Encik James Molijoh. Pengenalan. Di dalam DSKP Sains tahun 5, terdapat standard untuk murid mengenal bumi, bulan dan matahari. Kepentingannya untuk murid mengenal asas sistem suria tersebut ialah kerana terdapat tajuk-tajuk yang berkait rapat dengan bulan, bumi dan matahari. Antaranya ialah kejadian siang, malam dan juga keperluan asas tumbuhan untuk hidup iaitu matahari. Pengkaji menyediakan intervensi yang diberi nama teropong angkasawan bagi memudahkan murid berkeperluan khas. Penyata masalah, murid tidak fokus terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC disebabkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Yang kedua, kesukaran guru untuk mengawal tingkah laku murid ketika berlaku proses PDPC. Yang ketiga, murid tidak menunjukkan minat untuk mempelajari sesuatu isi pelajaran berkaitan mata pelajaran sains. Pengumpulan data awal. Yang pertama, pemerhatian iaitu nota lapangan. Pemerhatian kelas tahun 5 masa 9.30 hingga 10.30 pagi. Peristiwa, guru masuk ke kelas dan memulakan pengajaran. Kedua, guru memperkenalkan tajuk dan isi pembelajaran pada hari ini iaitu menguasai sistem suria. Yang ketiga, terdapat standard di dalam DSKP untuk murid mengenal bumi, bulan dan matahari. Yang keempat, guru mengajar menggunakan buku teks dan bantuan LCD. Yang kelima, dapat diperhatikan ketika sesi PDPC sendiri. Ada juga murid kelihatan tidak memberi tumpuan dan guru serta menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat dikawal. Guru memanggil beberapa murid untuk mendapat respon berkait tajuk pembelajaran bagi standard ini. Yang keenam, faktor pengajaran guru yang menggunakan kaedah yang tidak seronok menyebabkan PDPC tidak berjalan lancar. Seterusnya, temu bual. Temu bual tidak berstruktur. Yang dikemukakan adalah yang pertama, bolehkah murid mengenal bumi, bulan dan matahari setelah tamat PDPC? Yang kedua, apakah yang menyebabkan murid hilang fokus? Di antara jawapan yang diterima daripada murid-murid, pertama, tidak boleh mengenal 3 bentuk bulat yang sama peserta kajian A. Yang kedua, susah cikgu mata pelajaran sains ini peserta kajian B. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kesilapan peserta kajian dalam menguasai tajuk sistem suria iaitu bumi, bulan dan matahari. Objektif yang kedua, meningkatkan pencapaian peserta kajian dalam menguasai asas sistem suria iaitu bumi, bulan dan matahari dengan menggunakan kaedah teropong angkasawan. Soalan kajian yang pertama, apakah jenis kesilapan peserta kajian dalam menguasai asas sistem suria iaitu bumi, bulan dan matahari? Soalan kajian yang kedua, adakah pencapaian murid meningkat setelah menggunakan kaedah teropong angkasawan? Okay. Kajian ini menggunakan model Kurt-Lewin 1946 yang hanya terdapat satu kitaran sahaja. Yang pertama, merancang, bertindak, memerhati, mereflek. Fasa tindakan. Fasa tindakan yang pertama, tinjauan awal, mengenal pasti masalah. Fasa tindakan kedua, merancang pelan tindakan, merancang penyelesaian masalah. Fasa yang ketiga, melaksanakan intervensi. Fasa yang keempat, memerhati keberkesanan teropong angkasawan menggunakan instrumen. Fasa kelima, merefleksi. Refleksi pelaksanaan intervensi.
Okey, pasal tindakan tinjauan awal. Yang pertama, melakukan refleksi pada PDPC yang lalu. Yang kedua, membuat penyertaan masalah. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data awal. Seterusnya, merancang. Merancang intervensi yang sesuai. Merujuk kajian lepas dari sumber lain. Membina instrumen bagi mengumpul data. Menyediakan intervensi dengan menggunakan kotak, earphone dan kayu untuk menghasilkan teropong angkasawan. Seterusnya, menyediakan manual penggunaan dan video berkaitan sistem suria. Okey. Melaksanakan tindakan. Melaksanakan tindakan berdasarkan pelan tindakan dibina berdasarkan kajian Zaitun 2014 dan diubah suai. Seterusnya, memerhati. Melakukan pemerhatian terhadap keberkesanan intervensi. Mengumpul data menggunakan instrumen yang telah disediakan. Seterusnya, merefleksi. Melakukan refleksi pada intervensi yang dijalankan. Peserta kajian berjaya menguasai sistem suria. Peserta kajian memberi respon positif pada kajian ini. Okey, ini adalah intervensi yang digunakan yang diberi nama teropong angkasawan. Kita boleh lihat kepada gambar yang kedua iaitu dengan memakai earphone. Tujuannya adalah untuk murid merasai sendiri suasana yang sebenar dan ketika memakai tersebut, pengkaji akan memainkan audio yang seolah-olah mereka berada di angkasawan. Yang ketiga, gambar yang ketiga. Gambar bulan tersebut adalah bergerak sebenarnya. Okey, kita pergi kepada langkah penggunaan teropong angkasawan. Langkah pertama, peserta kajian dipilih dan dibawa ke dalam bilik darjah yang berasingan. Langkah kedua, PowerPoint tentang cara menggunakan teropong angkasawan ditayangkan kepada peserta kajian. Langkah ketiga, peserta kajian melihat terlebih dahulu PowerPoint tersebut. Langkah keempat, peserta pengkaji akan menunjukkan bahan mawujud iaitu teropong angkasawan kepada murid. Langkah kelima, pengkaji membuat demo cara menggunakan teropong angkasawan dan murid melihatnya. Langkah keenam, pengkaji memanggil seorang peserta kajian untuk mencuba teropong dengan meletakkan mata pada teropong tersebut. Murid akan nampak keadaan bulan, bumi dan matahari dengan jarak yang dekat. Langkah ketujuh, peserta kajian diminta untuk memakai earphone bagi merasai suasana yang sebenar bagi mewujudkan rasa teruja kepada murid. Langkah ke-8, peserta kajian menggunakan sendiri teropong angkasawan ini dengan bimbingan guru. Langkah ke-9, pengkaji meminta peserta kajian mengulangi kaedah ini dengan teropong yang lain sehingga mereka menguasai tajuk sistem suria ini dengan baik. Langkah yang terakhir, dengan menguji penguasaan peserta kajian dengan menggunakan instrumen. Okey, ini adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data yang pertama, ujian pra dan ujian pos. Instrumen ujian pra dan ujian pos. Ini antara ujian yang diberikan kepada peserta kajian untuk menjawabnya. Analisis data, jadual dalam peratusan, ujian pra, ujian pos, kekerapan, kesilapan. Kita kembali kepada seterusnya. Analisis dokumen. Instrumen analisis dokumen, senarai semak, analisis data, jadual kekerapan, analisis deskriptif. Kita kembali lagi dengan temu bual. Dibina dan diadaptasikan daripada kajian Noh Safwani 2019. Ini adalah borang temu bual. Okey, analisis data, jadual kekerapan, analisis deskriptif. Okey, seterusnya peserta kajian. Peserta kajian dipilih dan mempunyai masalah
pembelajaran yang berbeza. Peserta kajian terdiri daripada 2 orang daripada murid lelaki. Okey. Peserta kajian A mempunyai masalah disleksia dan peserta kajian B mempunyai masalah ADHD atau hyperaktif. Okey, dapatan kajian, ujian pra dan ujian pos. Okey. Ini adalah pengekodan jenis kesilapan peserta kajian. Tujuan pengekodan ini untuk mencapai objektif iaitu mengenal kesilapan peserta kajian. Okey, kesilapan yang pertama, peserta kajian tidak dapat membezakan antara bumi, bulan dan matahari. Okey, kesilapan yang kedua atau K2. Peserta kajian tidak dapat membuat persamaan antara bulan, bumi dan matahari dengan objek lain seperti guli, biji sagu dan bola keranjang. Kesilapan yang ketiga, peserta kajian tidak dapat membezakan saiz antara bulan dan bumi. Kesilapan yang keempat, peserta kajian tidak dapat memahami terbit dan terbenam matahari pada sebelah timur ke sebelah barat. Selain itu, peserta kajian tidak memahami kesan peredaran bumi seperti kejadian siang dan malam. Okey, ini adalah perbandingan ujian pra dan ujian pos bagi peserta kajian A. Okey, kita lihat kepada ujian pra terlebih dahulu. Bagi mengesal kesilapan yang dilakukan untuk mengesalnya, kita lihat kepada soalan yang pertama. Terdapat kesilapan 1 dan kesilapan 2. Murid tidak dapat mengenal bumi, bulan dan matahari. Bagi soalan yang kedua, murid tidak dapat menghubungkaitkan, membuat persamaan antara objek lain. Walaupun sudah diberikan jawapan dan dihitamkan bagi membantu murid untuk menjawab dengan betul, tetapi mereka masih tidak dapat menjawabnya dengan betul. Okey, kesilapan yang ketiga berlakunya situ di mana murid tidak dapat menjawabnya dengan baik. Okey. Kita lihat pula kepada ujian pos bagi soalan yang pertama. Di sini ujian pos ada murid dapat menjawabnya dengan betul kesemuanya. Begitu juga soalan yang kedua, murid dapat menghubungkaitkan objek lain dengan bumi, bulan dan matahari. Okey. Soalan yang ketiga, di mana murid tidak dapat menjawabnya dan dapat membuat teka silang kata tersebut dengan betul. Begitu juga bagi soalan yang keempat dan soalan yang kelima. Murid dapat memahami pergerakan bulan dan bumi seperti berlakunya kejadian siang dan malam. Murid juga dapat memahami dia terbit dan terbenam matahari di sebelah timur ke sebelah barat. Okey. Di sini kita lihat kesilapan peserta kajian A yang dilakukan. Namun pada ujian pos mereka dapat menguasainya. Okey. Ini perbandingan hasil jawapan ujian pra dan ujian pos bagi peserta kajian B. Kita lihat pada soalan yang pertama, murid ini dapat menjawab. Peserta kajian B ini lebih pintar daripada peserta kajian A. Peserta kajian B dapat menjawabnya, namun pada soalan pertama terdapat kesalahan ejaan iaitu bulan. Namun pada pemerhatian pekaji, peserta kajian B ini dapat menjawab. Oleh kerana peserta kajian B mengalami masalah hyperaktif, dia sering kali menghilang fokusnya dengan cepat. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Murid ini tidak dapat menjawab, namun ada sedikit sebanyak yang menggambarkan murid ini dapat memahami sedikit sebanyak. Okey, namun jawapan yang diberikan tetap salah walaupun
telah dibantu dengan jawapan yang dihitamkan pada soalan. Okay. Begitu juga pada soalan yang ketiga. Namun pada ujian pos, murid ini menunjukkan dapat menjawabnya dengan betul. Bagi soalan yang keempat, terdapat satu soalan yang betul, iaitu murid dapat menjawab soalan waktu siang hari adalah apabila bahagian bumi menghadap matahari. Betul, murid dapat menguasainya, tetapi tidak dapat menguasai sepenuhnya. Okey, pada soalan yang kelima, murid peserta kajian B ini dapat menjawabnya dengan betul kesemuanya. Okey. Okey, ini soalan kajian yang pertama. Apakah kesilapan peserta kajian dalam menguasai asas sistem suria? Instrumen 1, ujian pra dan ujian pos. Ujian pra, ujian bertulis. Okey. Di sini menunjukkan kesilapan kedua-dua peserta kajian. Jumlah kesilapan pertama sebanyak 5, kesilapan kedua sebanyak 2, kesilapan yang ketiga sebanyak 5 dan kesilapan yang keempat sebanyak 3. Bagi ujian pos pula, jenis kesilapan yang dilakukan adalah kosong. Bermakna murid dapat menjawabnya 100% betul. Peserta kajian dapat menjawabnya. Okey, ini adalah perbandingan kekerapan kesilapan peserta kajian dalam ujian pos. Kadar perubahan menunjukkan negatif 5, negatif 2, negatif 5 dan negatif 3. Bermakna berlakunya peningkatan. Okey. Dan murid menguasai asas sistem suria bagi bulan, bumi dan matahari. Okey. Instrumen yang kedua, analisis dokumen. Keputusan ujian pra dan peserta kajian. Okey, soalan kajian yang kedua. Adakah pencapaian murid meningkat setelah menggunakan kaedah teropong angkasawan? Okey, pada ujian pra menunjukkan peserta kajian A tidak dapat menjawabnya satu pun sehingga mendapat 0% dan mendapat grade F. Bermakna gagal sepenuhnya. Okey, peserta kajian B dapat menjawab 2 soalan daripada 5 soalan dan peratusnya ialah 40% dan mendapat grade E. Seterusnya, keputusan ujian pos peserta kajian menunjukkan peserta kajian A dapat menjawabnya dengan betul sebanyak 5. Begitu juga peserta kajian B. Peratus yang diperolehi sebanyak 100% dan mendapat grade A. Di sini berlakunya peningkatan yang ditunjukkan oleh peserta kajian. Kita pergi kepada yang seterusnya, temu bual. Okey, instrumen yang ketiga ialah temu bual. Kod tema temu bual. Tema yang pertama, minat dengan kodnya TB1. Huraian menunjukkan minat peserta kajian terhadap penggunaan kaedah teropong angkasawan. Tema yang kedua, motivasi. Kod TB2 memotivasikan peserta kajian semasa pembelajaran asas sistem suria bagi bulan, bumi dan matahari. Tema yang ketiga, kelebihan. TB3 menyatakan kelebihan penggunaan kaedah teropong angkasawan. Okey, analisis temu bual soalan 1. Adakah kamu suka belajar menggunakan kaedah teropong angkasawan? Lalu peserta kajian A menjawab suka sambil menganggukkan kepalanya dan seronok. Okey, bagi peserta kajian B menyatakan saya suka, saya rasa seperti saya berada di angkasawan. Okey. Seterusnya, analisis temu bual soalan 2. Soalan, mana satu cara kamu lebih suka dalam mengenal asas sistem suria bagi bulan, bumi dan matahari? Menggunakan kaedah teropong angkasawan atau belajar seperti biasa? Okey, peserta kajian menyatakan saya suka guna teropong cikgu.
Peserta kajian B mengatakan, saya suka guna teropong angkasawan, cikgu, sebab saya nampak dalam tu bergerak, cikgu. Okey. Analisis temu bual soalan 3. Peserta kajian A menyatakan mahu. Soalannya, adakah kamu mahu terus menggunakan kaedah teropong angkasawan dalam menguasai asas sistem suria bagi bumi, bulan dan matahari, dan kenapa? Peserta kajian A menyatakan mahu sambil menganggukkan kepalanya. Senang, cikgu faham. Itulah jawapannya. Bagi peserta kajian B, saya mahu buat lagi, cikgu. Seronok tengok teropong tu, cikgu. Sambil membuat teropong dengan matanya. Okey, ini adalah graf kekerapan jawapan temu bual peserta kajian mengikut kod tema. Okey, cadangan. Tindakan peserta kajian perlu dipantau semasa intervensi dilaksanakan. Yang kedua, kurangkan terlalu kerap memberi bahan intervensi. Hal ini kerana murid mungkin akan ketagih untuk bermain dengan teropong angkasawan sehingga tajuk-tajuk lain terbiar dan tidak dipelajarinya dengan baik. Okey, hal ini menjawab bagi cadangan yang pertama. Okey, cadangan yang ketiga, memuat naik ke media sosial Facebook dan YouTube. Tujuannya adalah untuk memperluaskan lagi pengaplikasian teropong angkasawan di tempat-tempat lain. Okay. Rumusan, dapatan kajian menunjukkan perbezaan sebelum dan selepas menggunakan intervensi. Penggunaan kaedah teropong angkasawan bagi membantu penguasaan murid berjaya mencapai objektif. Okey, impak kepada guru. Guru lebih prihatin dan peka terhadap kepentingan untuk menguasai ilmu pedagogi dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran. Okay. Guru memberi kesedaran kepada guru pentingnya untuk menguasai ilmu dan kemahiran berkaitan TMK. Seterusnya, bersedia dalam menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih menarik serta mengikut kesesuaian murid. Bagi murid pula, impak kajian, murid didedahkan dengan pengalaman belajar yang berkesan dan menarik. Seterusnya, meningkatkan penguasaan murid terhadap sistem suria bagi bulan, bumi dan matahari. Ini adalah rujukannya. Ini pula adalah lampirannya. Sekian, terima kasih.